Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dah bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Identiti kapal dan 16 kru rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa Iran sedang dikenal pasti. Juga 5 keluarga rentung dalam kebakaran di Tenom, Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Pengawal Revolusi Iran IRGC merampas sebuah kapal di syaki menyeludup bahan api dan menahan 16 kru warga Malaysia. Sebanyak 1.3 juta liter minyak dirampas dari kapal yang tidak dinamakan itu. Ketika ditahan, kapal berkenaan berada 15 batu nautika dari Abu Musa, iaitu antara 3 daripada kepulauan di Teluk Arab ada di bawah kawalan Tehran. Jurucakap Unit Tentera Laut IRGC Brigadier Jeneral Ali Ozmai berkata, ia adalah kapal ke-6 yang disyaki menyeludup minyak dan dirampas. September lalu, Iran merampas sebuah bot dan menahan 12 kru warga Filipina yang didakwa terlibat dalam sindiket mencuri minyak di Selat Hormuz. Tindakan yang sama turut dikenakan ke atas kapal tangki minyak asing di perairan Teluk pada 14 dan 31 Julai lalu. Sementara itu, identiti kapal dan 16 anak kapal rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Iran berhampiran pintu masuk ke Selat Hormuz kerana disyaki membawa bahan api seludup sedang dikenal pasti. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pejabat perwakilan Malaysia di Iran sedang mendapatkan maklumat terperinci berhubung perkara itu. Setakat ini, pihaknya telah mendapat beberapa maklumat baru tetapi masih perlu membuat pengesahan. Identiti rakyat Malaysia juga belum dapat dikenal pasti. Vivo V17, detik indah melangkaui jangkaan. 32 megapiksel Ultra O-Skin Swafoto. Vivo. Seorang ibu bersama 3 anak dan seorang lagi anak saudaranya rentung dalam satu kebakaran di Kampung Menara Pamilaan di Tenom, Sabah. Dalam kejadian 12.40 tengah malam tadi itu, semua mangsa berada di dalam di sebuah rumah. Mangsa yang maut dikenali sebagai Khatijah Omar, 35 tahun dan 3 anaknya Sapura Sudirman, 3 tahun, Zaid Sudirman, 6 tahun dan Sakirin Sudirman, 9 tahun. Manakala anak saudaranya dikenali sebagai Adira Suhaili, 12 tahun. Suami mangsa Sudirman Hajar, 40 tahun, melecur di bahagian kepala dan tangan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.46 tengah malam. Sepasukan bomba dari Tenom diketuai Zainal Sinsian bersama 5 anggota dikerah ke lokasi kejadian menggunakan sebuah jentera. Setiba di lokasi, kebakaran membabitkan sebuah rumah jenis tidak kekal terbakar sepenuhnya dan operasi pemadaman menggunakan 2 aliran dan sumber air daripada tangki jentera. Api dapat dikawal pada jam 1.25 pagi dan kebakaran turut memusnahkan sebuah kereta Pro 2 kancil. Mayat dan mangsa cedera dihantar ke Hospital Tenom. Siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dijalankan. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Tanjung Malik maut selepas Mitsubishi Triton dinaikinya terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori awal pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 315.8 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah selatan kira-kira jam 6.15 pagi. Lut Ishak, 34 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala 3 rakannya cedera termasuk 2 parah. Kemalangan turut menyebabkan pemandu lori membawa muatan telur ayam dan kekacang cedera. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, Mitsubishi Triton itu dipandu seorang lelaki berusia 26 tahun. Siasatan awal mendapati ia berpunca daripada lori yang dipercayai menukar haluan dari lorong kanan ke kiri. Ia kemudian menyebabkan pemandu kenderaan Mitsubishi Triton hilang kawalan dan melanggar bahagian belakang lori berkenaan. Mayat dan mangsa cedera dibawa ke Hospital Tapah. Siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Kurang 24 jam selepas melakukan pecah rumah di Jalan Sungai Seluang Kulim Kedah, dua lelaki diberkas polis. Kejadian berlaku pada 25 Disember lalu dengan mensasarkan kediaman seorang ahli perniagaan. Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaakob memaklumkan suspek yang berusia lingkungan 30-an itu memecah masuk kediaman itu melalui pintu belakang rumah sebelum melarikan peti besi yang berisi wang tunai berjumlah RM70,000. Peti besi ni ringan? Ringan tak ringan lah, dalam 50 kilo ada lah kot. About 50 kilo lah. 40 to 50 kilo lah. Mengikut siasatan, dianya dibawa keluar, diangkat dengan kenderaan dan diproses di ladang kelapa sawit berhampiran. Ketika kejadian, mangsa yang berusia 40-an tiada di rumah. Hasil semakan kamera lita tertutup CCTV menunjukkan kedua-dua suspek menggunakan penutup muka dan sarung tangan semasa melakukan jenayah itu. Suspek kemudiannya ditahan oleh pasukan polis yang membuat rondaan pagi keesokan harinya. Suspek ketika itu sedang menaiki kereta jenis Proton Wajah di Padang Serai. Pemeriksaan di dalam kereta membawa kepada penemuan 3 beg yang mengandungi mata wang pelbagai negara yang dipercayai dicuri dari peti besi mangsa. Kedua-dua suspek direman sehingga 1 Januari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Golongan berisiko seperti warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan asma digalakkan mendapatkan suntikan pelalian vaksin influenza bermusim di fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara bagi mengelakkan jangkitan virus yang boleh membawa maut. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan komplikasi akibat jangkitan influenza teruk yang dialami oleh golongan berisiko tinggi berpotensi untuk menyebabkan kematian. Sebagai langkah pencegahan penularan jangkitan influenza, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai sentiasa mengekalkan tahap kebersihan yang tinggi, kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, mengamalkan adab batuk yang baik dan mengamalkan cara hidup sihat. Datuk Dr. Nur Hisham berkata bagi mereka yang mempunyai gejala jangkitan influenza dinasihatkan untuk melaksanakan beberapa langkah, antaranya tidak pergi ke tempat tumpuan ramai, sebaliknya berehat di rumah. Mereka juga perlu mengelakkan daripada berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya dengan individu yang lain. Pesakit juga perlu segera berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan sekiranya gejala bertambah teruk seperti demam, batuk dan sakit tekak yang berterusan. Influenza adalah jangkitan dengan gejala utama seperti demam sersema atau flu, sakit tekak, batuk dan gejala lain seperti sakit kepala, sakit otot, sakit sendi dan kelesuan. Padah memukul isteri yang sedang dalam pantang selepas bersalin. Seorang operator kilang didakwa di Mahkamah Magistrate Termeluh Pahang hari ini. Tertuduh Muhammad Hanafi Muhammad Hilmi, 35 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim TPC. Berdasarkan keterangan kes, tertuduh memiliki 5 orang anak dan isterinya baru melahirkan anak kelima serta masih dalam pantang. Mangsa yang berusia 26 tahun itu dikatakan telah terlihat gambar suaminya bersama perempuan lain di dalam telefon bimbit. Apabila mangsa bertanya, tertuduh secara tiba-tiba naik angin lalu memukul mangsa dengan tangan di seluruh badan. Mangsa yang mengalami kesakitan bertindak membuat laporan di Balai Polis Mentakap. Hasil siasatan, pihak polis mendapati terdapat kesan merah, calar di lengan dan belakang kaki kiri serta bengkak di bahagian kepala mangsa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum setahun dan denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Manakala kadar hukuman 2 kali ganda bagi Seksyen 326A. Hakim memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,000. 17 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebuah bilik stor simpanan barangan perubatan terbakar. Beberapa kaki tangan pula cedera. Itu antara situasi perlu dihadapi pihak pengurusan dan kaki tangan Hospital Tengku Ampuan Rahimah HDAR Klang malam tadi sebagai sebahagian simulasi latihan kebakaran bagi berdepan dengan sebarang kemungkinan jika bencana itu berlaku.
Latihan bencana kebakaran 2019 itu diadakan buat pertama kali pada waktu malam di Kompleks Rawatan Ibu dan Bayi Kriba HDAR yang membabitkan seramai 119 kaki tangan HDAR bersama 127 pesakit hospital. Latihan turut dibantu anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat dari Sri Andalas, Kota Raja, Pelabuhan Kelang serta Unit Kecemasan dan Trauma Hospital HDAR serta Majlis Keselamatan Negara. Dengan objektif untuk pertamanya memberikan ilmu pengetahuan dan latihan yang sewajarnya kepada kaki tangan hospital berkaitan kebakaran serta cara-cara menyelamat yang betul. Yang keduanya adalah supaya semua kaki tangan sentiasa bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, tidak kira pada waktu siang ataupun malam. Yang ketiga, mengenal pasti dan memantapkan pelan kebakaran bagi Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Dan akhirnya untuk dapat melaksanakan gerak kerja dan operasi menyelamat kebakaran dengan cepat, cekap dan juga berkesan. Ya. Menerusi latihan itu, pihaknya juga mendapat pengalaman yang dapat digunakan jika berlaku bencana sebenar yang memerlukan tindakan pantas untuk menyelamat mangsa. Selepas ini, pihak hospital merancang untuk mengadakan latihan bencana kebakaran melibatkan kaki tangan Hospital Bersalin yang baru beroperasi. Mobiliti sebagai perkhidmatan MAAS akan membantu merapatkan jurang dalam rantaian nilai mobiliti yang diwujudkan oleh evolusi pesat teknologi mobiliti terhubung. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia, MARI, Datuk Madani Sahari berkata, pembangunan pesat teknologi mobiliti terhubung boleh menyebabkan perubahan sekaligus mengisi jurang perjalanan. Justru MAAS katanya menggabungkan perkhidmatan pelbagai mod menjadi satu platform tunggal di mana menyediakan tawaran inovatif perkhidmatan mobiliti menerusi kesaling hubungan digital. Tambah beliau, ianya berpotensi dalam mewujudkan lebih banyak ruang bagi syarikat berasaskan e-dagang selain membantu teknologi kewangan untuk berkembang serta menawarkan perkhidmatan baru dan inovatif. Operasi perniagaan seperti model pembayaran, langganan, tawaran produk peribadi dan pengurusan inventory juga antara elemen penting yang memerlukan penggunaan teknologi kewangan. Cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital import bermula 1 Januari 2020 adalah bagi memastikan layanan adil kepada perkhidmatan tempatan dan antarabangsa. Selari itu, kerajaan akan merangka beberapa langkah bagi memastikan isu kenaikan harga dan pengenaan cukai berganda tidak berlaku. Antaranya adalah kemudahan kumpulan sokongan penyedia perkhidmatan tempatan dikecualikan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan bercukai yang diimport daripada syarikat penyedia luar negara yang berada dalam kumpulan sama. Perkhidmatan pendidikan jarak jauh dari prasekolah sehingga latihan profesional yang disediakan dalam talian tidak dikenakan cukai. Bahan bacaan ilmiah, teknikal, saintifik, berita sejarah dan kebudayaan juga tidak dicukaikan. Sejak dimulakan pada tahun 2016, lebih 10,000 bayi telah ditahnikkan Badan Agama Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM. Inisiatif yang dilaksanakan itu selari dengan konsep Hospital Mesra Ibadah. Wartawan Izzati Rizan ada laporannya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Bismillah, bismillah, bismillah. Tahnik ataupun teknik membelah mulut ini merupakan antara salah satu sunnah yang dilakukan apabila bayi dilahirkan. Lazimnya di PPUM ini, ia dilakukan pada setiap hari Jumaat mengikut permintaan ibu bapa. Mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahnik dilakukan dengan menggunakan buah tamar yang kemudiannya diletakkan pada lelangit bayi yang baru lahir. Menurut Pegawai Hal Ehwal Islam PPUM Muhammad Syazni Abdullah, 2 pegawai ditugaskan melakukan aktiviti tahnik di PPUM. Jelasnya hampir 30 bayi ditahnikkan hanya dalam sehari setiap minggu. Permintaan pun makin banyak, jadi kita mula mempromosikan untuk menggalakkan, memberikan kesedaran kepada ibu-ibu ni untuk bertahnik, untuk mengetahui sunnah ni dengan lebih baik dan sebenarnya lebih kepada penggalakan penggalakan pendedahan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah ni untuk mengamalkan sunnah tahnik ni. Sekarang saya dah tahu dah, sebabnya memang saya kosong MT baru anak first kan. Jadi bila ada ustaz kat sini, ustaz mengajar saya, alhamdulillah, insya-Allah akan datang. Kalau saya digunakan lagi, insya-Allah saya akan buat benda yang samalah. Seronok lah sebab senang kan, tak payah nak cari ustaz, nak tolong tahnikkan apa kan. Lagi satu doa daripada baik-baik, orang baik-baik kan, daripada ustaz semua. InsyaAllah jadi anak yang soleh-solehah lah.
Selain bertahnik, Badan Agama PPUM ini turut melakukan aktiviti ziarah dan bantuan ibadah terhadap pesakit. Pesakit bukan sahaja diberikan rawatan tetapi turut diberikan sokongan moral dan kerohanian. Kita bukan hanya fokus kepada pesakit, tapi kita juga fokus kepada pelawat, kepada semua orang yang datang ke sini supaya mereka boleh merasakan tempat ini adalah mesra ibadah. Izzati Rizan melaporkan. Luar negara, sebuah mahkamah Sudan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas 27 ejen perisik atas kesalahan menyiksa dan membunuh seorang penunjuk perasaan ketika dalam tahanan pada awal tahun ini. Ia adalah pertama kali anggota pasukan keselamatan dihukum mati berhubung pembunuhan penunjuk perasaan yang terbabit dalam bantahan penentang pemerintahan Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan. Menurut Hakim Sado Abdul Rahman, kesemua tertuduh didapati bersalah menyiksa Ahmed Al-Khair Awad sehingga mati di sebuah kemudahan perisikan di Kassala, Timur Sudan. Guru itu dipukul dan disiksa sehingga mati selepas ditangkap oleh ejen perisik pada akhir Januari lalu. Puluhan ahli Persatuan Guru Khartoum yang menuntut keadilan berkumpul di luar mahkamah sebelum penghakiman dibacakan. Peguam bela diberi masa 2 minggu untuk mengemukakan rayuan terhadap hukuman itu. Sudan digegarkan dengan bantahan sejak lebih setahun lalu yang meletus susulan kenaikan 3 kali ganda harga roti sebelum beralih kepada bantahan meluas di seluruh negara menentang pentadbiran kuku besi selama 30 tahun oleh Al-Bashir. 7 individu dikuatiri maut dalam kebakaran belukar di New South Wales dan Victoria, Australia. Pusuruhjaya Perkhidmatan Bomba New South Wales, Shane Fitzsimons berkata 2 mangsa dikuatiri terbunuh di Pekan Cobargo dan seorang di Pilora. Kata beliau, keadaan tidak selamat bagi polis untuk pergi ke lokasi kejadian disebabkan ancaman kebakaran. Sementara itu, Ketua Menteri Victoria Daniel Andrews mengesahkan 4 mangsa yang hilang di Timor Gippsland adalah orang awam. Pasukan sokongan pertahanan dikerah untuk mencari dan menyelamatkan mangsa yang hilang. 9 kematian disahkan dalam kebakaran belukar kali ini, termasuk seorang sukarelawan bomba yang terbunuh semalam selepas truknya diterbangkan angin kencang. Indonesia membuat bantahan terhadap China yang dianggap sebagai melanggar kedaulatan berikutan kehadiran sebuah kapal peronda di perairan wilayahnya berhampiran kawasan tututan bertindih di Laut Cina Selatan. Bot berkenaan didapati menceroboh ke dalam zon eksklusif ekonomi EEZ Indonesia di luar pantai utara di Natuna. Nelayan tempatan yang melihat sebuah kapal peronda China sejak beberapa hari lalu bertindak melaporkan perkara itu kepada Agensi Keselamatan Maritim. Susulan kejadian, Kementerian Luar memanggil Duta China di Jakarta dan menyampaikan bantahan keras berhubung insiden itu. Kementerian Luar juga bertindak menghantar 1 nota bantahan diplomatik. Menjelang sambutan Tahun Baru, Kerajaan Perancis mengarahkan hampir 100,000 pegawai polis dan pegawai separa tentera untuk mengawal keselamatan. Menteri Dalam Negeri Christopher Castaner bagaimanapun berkata tiada sebarang ancaman keganasan dikenal pasti buat masa ini. Castaner memantau persiapan keselamatan menjelang sambutan Tahun Baru di sekitar Menara Eiffel di Paris. Tambah beliau, anggota bomba dan tentera juga diletakkan dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Castaner berkata tahap keselamatan turut dipertingkatkan bagi menangani kemungkinan tindakan khianat termasuk bertujuan memutuskan bekalan elektrik. Pasukan keselamatan bagaimanapun dijangka berdepan kesukaran mengawal keadaan. Ia berikutan mogok pekerja pengangkutan awam yang melumpuhkan hampir seluruh Perancis dan menjejaskan rancangan perjalanan ribuan pelancong. Sekalipun Malaysia tidak layak beraksi di pusingan akhir bola sepak kejuaraan bawah 23 AFC 2020 bermula 8 hingga 26 Januari depan di Thailand. Sekurang-kurangnya penampilan 2 pegawai perlawanan dari Malaysia iaitu pengadil FIFA Amirul Izzuan Muhammad Yaakob dan penolong pengadil FIFA Muhammad Yusri Muhammad tetap membanggakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pengadil Amirul Izzuan Muhammad Yaakob dan penolong pengadil Muhammad Yusri Muhammad mendapat kepercayaan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk melantik mereka bertugas sepanjang pusingan akhir. Amirul Izzuan dan Muhammad Yusri akan berlepas ke Bangkok Khamis ini sebagai persediaan menjelang sepak mula kejohanan. Dengan aksi pembukaan kumpulan A pada 8 Januari melibatkan perlawanan Iraq bertemu Australia dan tuan rumah Thailand menentang Bahrain. FAM berharap mereka dapat menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik mungkin bagi memastikan para pegawai perlawanan dari Malaysia terus mendapat tempat dan kepercayaan di peringkat antarabangsa pada masa akan datang.
Kejuaraan B23 AFC 2020 bakal berlangsung di 3 buah bandar di Thailand iaitu Bangkok, Songkhla dan Buriram melibatkan 16 pasukan dan Malaysia gagal melayakkan diri ke kejohanan itu. Ini bukan kali pertama pegawai dari Malaysia mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa apabila beberapa pegawai seperti Sub Kidin Muhammad Saleh, Mat Lazim Awang Hamad dan Allahyarham Kapten Abdul Halim Abdul Hamid pernah bertugas di peringkat Piala Dunia. Buletin 1.30 sampai di sini. Mengakhirinya, saksikan visual sekitar persiapan sambutan tahun baru di New York, Amerika Syarikat. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum. 3, 2, 1